Dia masih ada Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, salat tahajud. Termasuk pula bicara tentang salat tahajud. Setengah daripada salat sunat. Salat tahajud ialah salat sunat pada waktu malam, lebih baik dikerjakan sesudah larut malam. Jadi maksudnya salat tahajud ini salat sunat. Siapa yang tak tahajud tak berdosa. Tapi siapa yang tahajud boleh witih akhirat kali. Dia juga sebagai kafarah dosa. Dan dia mencerahkan hati. Dan makna tahajud itu solat pada waktu malam. Dan yang paling afdal sesudah larut malam. Dan dilaksanakan syaratnya sesudah tidur. Walaupun tidur baru sebentar, kejap tidur. Tidur pukul 10, bangun 10.30. Dia pun solat tahajud sah. Ini menurut pendapat yang muktamad. Maknanya kalau tak tidur lagi, dia tak tidur, dia semayang. Pukul 11 tak tidur lagi, dia pun semayang. Siapa cerah, apa 3 kopak semayang tu tak panggil tahajud lah. Dia panggil qiyamul lail, menghidupkan malam lah. Sebab qiyamul lail ni maknanya malam tu orang lain mati belaka, dia hidup. Mati mana? Duduk dah selimut. Ya, mati tu. Dia hidup untuk melakukan ibadat tu panggil menghidupkan malam ni, dia hidup pada tu malam. Jadi tak syarat tahajud. Qiyamul lail. Sama ada dengan baca Quran, selawat, zikir, semayang tak kira lah. Tapi kalau tahajud maknanya bukan benda lain, iaitu semayang. Bilangan rakaat 2 rakaat sampai tidak terbatas. Jadi rakaat dia sekurang-kurang 2 rakaat. Kalau kita orang baru-baru ni jangan buat banyak lagi. Dengar kelebihan tahajud. Sesuai banyak, buat sikit, lepas tu naik. Sikit. Dah kemah dah ni 2 rakaat seminggu, 4 rakaat pula seminggu. Kemah dah 4 rakaat seminggu, 8 rakaat seminggu pula. Umpamanya. Tidak terbatas. Lepas tu kau anda kalau rok sampai 1000 rakaat pun, tapi takut tak rok. Sebab kalau kita banyak, lepas tu tak ada. Tuhan tak suka. Tuhan suka sikit tak apa, tapi ada semua. Waktunya sudah salat isyak sampai terbit fajar, sedangkan waktu malam tersebut boleh dibahagikan 3 bahagian.
Jadi maknanya kalau kita belum solat isyak tak jadi tahajud. Macam ke solat tarawih atau witir sesudah solat isyak. Sepertiga malam pertama lebih kurang pukul 19 sampai 22. Sepertiga malam kedua lebih kurang pukul 22 sampai pukul 1. 22 tu pukul 10 tau. Tadi pukul 7 kalau 22. Sepertiga malam lebih kurang pukul 1 hingga pukul 4. Jadi pukul 7 sampai pukul 10, 10 sampai pukul 1, 1 sampai pukul 4. Bukan seperti malam ketiga tu, sepertiga. Sepertiga. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga maksudnya. Sebab malam ni dia boleh bahagi 3. Malam 12 jam, siang 12 jam. Jadi 12 jam malam, katakanlah pukul 7 sampai pukul 7. Nah, umpamanya. Jadi sepertiga malam 12 bagi 3 jadi 4 jam yang pertama dipanggil sepertiga yang pertama. Sabda Nabi sallallahu Abi Hurairah lamma su'ilan nabiy su'ilan nabiyyu baca dah. Nabiyyu nak. Su'ilan nabi, situ dia pun su'ilan nabiyya, su'ilan nabiyyu lah baca. Sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu ba'dal maktubah qala as-salatu fi jawfil lail. Dari Abi Hurairah, bila sahabat Nabi SAW bertanya apakah semayang yang lebih utama selain daripada semayang fardu yang 5, jawab beliau, Nabi jawab semayang pada sebahagian malam. Firman Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjat bih nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu bagi satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan mengangkat kau ke tempat yang terpuji. Ayat ini walaupun ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi umumnya untuk diikuti oleh umat, ya. Jadi ada pendapat mengatakan tahajud ini wajib bagi para nabi, ya. Kita ni sunat sahaja. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu hal min da'in falyastajibulah faastajibulah hal min sa'ilin fa'ati hal min mustaghfirin fa'aghfilah hatta yatlu'al fajar. Perintah Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga yang akhir waktu malam, lalu berseru, adakah orang yang memohon berdoa pasti akan kukabulkan, adakah orang yang meminta pasti aku berikan, dan adakah orang yang mengharap memohon keampunan pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Hadis an Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta yatafattara qadamahu faqultu lah lam tasna haza mana lam tasna. Mudah-mudahan 5 lam maknanya tidak, 5 kenapa, lima tasna'u haza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara qala afala akunu 'abdan syakura muttafaqun alaih. Bahawa Nabi SAW bangun sebahagian daripada malam semayang hingga bengkok kedua kakinya. Maka aku Aisyah kata kepada baginda, mengapa ya Rasulullah lakukan ini semua? Bukanlah Tuhan hamba telah diampunkan perkara dulu dan terkemudian. Sabdanya, bukanlah aku ini hamba yang bersyukur. Maksudnya, tidakkah boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Itu maksud dia. Jadi ini hadis-hadis sudah cukuplah kepada kita orang-orang yang cerdik. Tak perlulah banyak-banyak dalil kalau kita nak kebaikan. Satu dalil sudah. Nak banyak-banyak nak buat dia. Tapi dia buat mari banyak sini dalil. 1, 2, 3, 4. 4 buat mari. 3 hadis, 1 ayat Quran. Sudah memadai ya. Bahasa kita bukan orang bodoh. Orang bodoh suti kita dia apa lagi.
Sebab ini kata pepatah Arab, yudrikuz zakiyyu bi kalimatin wahidah. Nah, orang yang cerdik itu sudah menerima dengan satu perkataan. Nampak? Wala yudrikuhu zabiyyu walau bi alfi sahidah. Dan tiadalah menerima oleh orang yang bodoh itu walaupun dengan 1000 patah. Jadi yang pertama kita dengar dah, seorang laki-laki mari tanya Nabi Abu Hurairah riwayat hadis ni. Dia kata, ya Rasulullah, ayyu salati afdalu ba'dal maktubah. Semayang maktubah, semayang 5 waktu tak ada bandingan lah, pasal dia rukun Islam. Dan lepas pada tu solat hak lagu mana kau hak afdal pada dia? Maka jawab Rasulullah sallam, as-salatu fi jawfil laili. Jawfi ni ada boleh ulama terjemahkan dengan makna tengah malam. Sini dia boleh diterjemah sini sebahagian malam. Jadi setengah ulama diterjemah fi jawfil laili, makna pada tengah malam. Jadi yang afdal sekali pukul 1 sampai pukul 4 tu dah. Pukul 1, pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Hak lain tu sah. Boleh kita buat. Pukul 11 boleh, 12 boleh, 10.30 boleh, 9.45 pun boleh. Setelah kita tidur sekejap, dipanggil tahajud. Kalau kita buat tengah malam pun jadi tahajud juga lah, kata setengah ulama, iaitu solat maktubah. Bangun terus tahajud. Start dengan isyak selalu, dengan solat sunat selalu. Kemudian ayat yang kedua, wa minal laili fatahajjat bih. Dan hendaklah kamu maknanya bertahajud pada sebahagian daripada malam itu. Min imitadai, maknanya sebahagian malam, bukan sepanjang malam. Kalau sepanjang malam tak. Fa minal laili, sebahagian malam. Mana sebahagian lagi mu tidur, sebahagian lagi urusan dunia. Sebahagian tu tahajud. Nafilatan laka. Jadi pendapat setengah ulama mengatakan tidak wajib pada para nabi, sunat juga. Dalil ni nafilatan laka, menjadi sunat bagimu. Asa yab'asyaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kamu maqam mahmud. Ni maqam tinggi ni maqam mahmud. Martabat mahmud. PJK, AMN, JKK selalu. Pelik kat bunyi malam ni. Gitu ke? Tu maqam rendah belaka tu. Maqam mahmuda ni maqam tinggi. Tinggi tu fi jannatil a'la, kata ulama tafsir. Di mana maqam ni duduk? Syurga yang paling tinggi. Tinggi sungguh kan. Jadi orang nak makat tinggi, rupa-rupanya dengan tahajud. Kuci jam. Jenis-jenis tak boleh bangun diri, kuci. Kering, bangun. Ambil wuduk, semayang 2 rakaat, niat tahajud. Lepas tu baca doa, minta ampun dan seumpamanya, tidur. Biarlah cak yang baru. Tasawuf panjang-panjang, baru nak start. Tidur lah. Tahajud lah. Tuan tak tanya dah mana pun tahajud sikit. Lah ada gitu. Tahajud lah tu. Lama-lama naik. Panjang sikit, wirid pula sikit, istighfar pula tambah 100 kali lagi. Bak kita ni ada kebalik ni. Ada kebalik tu. Bukan budak baru beranak, ada naik. Ada turun. Kau sari, kau dok comel muka. Tengok cermin. Tak imam. Kau comel ke kau dok comel? Maknanya kena ada tu. Asal ada comel tak imam kena. Nak jimat ada. Kau lupa pula. Tak apa sihat lah. Kemudian pada hadis yang ketiga pula Nabi sebut jelas lagi, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya. Maknanya terbuka pintu rahmat Allah SWT, itu kasih sayang Allah, sampai ke langit dunia, hina yabqa sulusul lailil akhir. Sampai kepada 1/3 malam yang akhir. Maka Tuhan kata, hal min da'in fa astajibulah. Tanda ke orang berdoa masa ni, pukul 2, pukul 3. Allah tanya. Allah tanya itu Allah tahu dah. Bukan Allah tanya tak tahu. Dia tanya nak menggemarkan kita.
Hal min sa'ilin fa'ati. Tak ada dah ke orang nak berdoa masa ni, aku satu kedua ni, aku nak perkenal. Hal min mustaghfirin, tak ada ke masa ni orang istighfar, fa'aghfiru lahu, maka aku nak beri keampunan kepadanya. Bila selesai tu, hatta yatla'al fajr, sampai terbit fajar, maka tutup saat istimewa. Dan lepas tu kalau kita berdoa tak perkenal, tapi saatul ijabah, saat yang istimewa. Tak. Kemudian hadis yang ketiga pula, hadis yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, satu hari Nabi tidur rumah Aisyah. Jadi dia bangun, dia tengok Nabi sedang sembahyang. Sampai bekok kaki. Nampak bekok kaki. Pasal akhir-akhir umur Rasulullah. Tengok naik bekok dah orang-orang. Pasal lama ngak ni tahajud ni, berjam-jam. Habis salam bangun, habis salam bangun, habis salam bangun. Lepas mayang, maka tanya Aisyah, ya Rasulullah, limaza tasna'u hadz? Kenapa kamu buat seperti ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Kamu dosa tak ada bersikit dah, maksum. Tak? Maka Nabi jawab, afala akunu abdan syakura. Maksudnya, kenapakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, yang membalas budi Allah? Walaupun aku ni jamin syurga, syaitan iblis jauh pada aku, dosa tak ada sikit, pintu syurga anak kuci aku pegang, tapi aku nak balas budi juga. Gitu. Tapi bukan tak tidur, maknanya untuk sebagai tarhib kepada kita ni, kepada umat Nabi hak ada tekek masuk syurga pun. Maknanya gemar beribadat. Kita tekek syurga tak ada, tekek buang musim ada. Nampak? Malah pula ibadat. Jadi lepas solatnya, lepas niatnya, usolli sunnat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala, aku niat solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi bagi orang-orang baru tu, masa takbir Allah, aku semayang sunat tahajud kerana Allah Ta'ala, padang dah. Atau sahaja aku semayang tahajud, dikira sunat lah tu. Ambil orang rekah sudah lah. Allah, berarti sahaja aku semayang tahajud. 2 rakaat salam, baca doa 2 patah, tidur. Malam esok pula. Jangan tebeng-tebeng. Ada orang yang dengar bab tahajud balik pupuk semangat. Pupuk semangat 4 hari. Tak ada cerita lain pupuk semangat. Cerita hak agama lah. Hak tasawuf panggil ustaz tu, panggil datuk ni cerita. Cerita martabak 7 cerita habis. Apa menangis esok-esok habis ni. Kaki pakai kaki main 6 ekor pun menangis. Kaki main porong pun menangis habis. Balik pada pupuk semangat. Hodoh. 40 rakaat tak malang. Member ajak ngai ni. Semula abah. Ni gelama catuk ni. Semula abah. Mula tahajud, pasal baru pupuk semangat, baru dipupuk. Kak kerja tak cerita hal lain, surga neraka mau. Tak kak kerja. Surga neraka baju MU. Faham? Tapi cerita surga neraka. Pasal semangat. Tapi tak lama. Masuk 2 bulan luar pendek mula. Nampak tak cerita dah, cerita neraka tak main cerita stadium. Macam mana boleh utuh. Pasal apa? Pasal 3 hari tak boleh ubah dia, cuma boleh buka minda sekejap saja. Dia kena tarbiyah yang berterusan. Selepas baca Fatihah, pada rakaat pertama baca ayat kursi 7 kali. Ini semua ni tidak ada nah belaka. Siapa nak amal boleh, tak mau amal pun tak apa. Sebab tidak ada sebarang hadis yang sebut dalam tahajud kena baca surah ni, surah ni, surah ni. Cuma setengah ulama kata sunat baca 4 surah. Pasal Ibnu Abbas ikut Nabi. Nabi semayang tengah malam, kata ulama tahajud. Pertama Nabi baca dalam semayang tahajud tu 4 surah, iaitu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah.
lebih kurang 7 jam. Dan ada hadis. Hak hadis-hadis lain tak ada. Cuma Nabi suruh tahajud lah. Nak khabar kelebihan. Jadi waktu tak boleh ikut kita. Nampak? Dengar sajalah hadis. Baca Baqarah. Baca Yasin pun dia pakai usung tu imam bola kalau. Tak percaya test kali tu imam bayang isi tang Yasin. Nak. Sahih je pakai igak amal-amal, rendanglah kalau. Dah satu suku habis. Jadi bila dengar ada kitab kata baca surah ni, kitab ni surah ni, kitab kita baca mana ni, baca ayat kursi, boleh belaka. Bila tak sebut sebarang ayat Quran, ayat Allah Taala belaka. Selepas membaca Fatihah rakaat kedua, baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Pun tak ada hadis juga. Amalan sahaja, salafus soleh. Siapa nak amal boleh, tak mau amal tak apa. Nak baca surah lain boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi ikutlah atas kegemaran masing-masing. Kita nak baca lepas pada rakaat pertama Fatihah baca kuliah boleh. Rakaat kedua baca kul huwallahu ahad saja boleh juga. Cari pahala sikit. Dalam sujud yang terakhir bacalah 40 kali ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis la ilaha illa anta. Maksudnya ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang hidup tiada mati, yang sendirian memerintah sekalian alam, bi rahmatika, dengan kasih sayangmu, astaghisu, aku memohon pertolongan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu. Lepas beri salam baca selawat beberapa banyak, sekurang-kurang 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau nak baca sekali boleh juga. Jadi dia kata sekurang-kurang ni atas jalan lebih baik. Seterusnya membaca doa berikut 33 kali atau 313 kali. Tak mau baca hak lain. Ya kafi ya ghani ya fata ya razak. Ya kafi ya ghani ya fatah ya razak. Apa maksud dia? Wahai Tuhan yang mencukupkan keperluan manusia. Dia yang kami cukup mau. Cukup bukan ni, cukup pitih belanja segala-galanya. Jangan kita nampak cukup pitih. Cukup pitih. Ni udara yang Tuhan buat dalam oksigen ni. Kalau tanya pakar-pakar sains dalam oksigen ni, macam-macam anasi ada. Tuhan buat. Macam-macam ada dalam oksigen yang kita sedup boleh nyawa. Jadi Tuhan campur tu dengan bahan ni jadi oksigen kafi, cukup, kafaah, cukup. Cukup sungguh. Sampai kita nafas ada apa-apa. Tak berasa sesak nafas. Tu makna ya kafi, Tuhan juga yang mencukupkan oksigen di dalam udara sehingga kita boleh bernafas dengan lega. Siapa yang suka kepada tafsir yang berkaitan dengan sains, dengan kaji bumi, kaji lautan, boleh cari dapatkan tafsir Jauhari. Tafsir ni banyak dikait dengan sains. Ya Ghani, wahai Tuhan yang kaya. Kita tak kaya, kita kaya. Nampak tak? Tak ada manusia ni kaya. Kaya mana? Kaya hakiki. Kaya selek adalah kaya selek. Faham tak selek? Selek benda selek. Benda selek dia. Sapu. Hei. Tu pitu, selek pitu. Tak? Tu selek rebuh di pitu. Kau tu. Berini tau. Kau tu. Mu nak buat rumah saja. Selek ni bukan hak sungguh lah. Mana? Hak sandarang semata-mata. Tak, bukan sungguh. Waktu kita kata Tuhan ni ya Ghani, mana mu yang kaya sungguh. Jutawan hak ada ni kaya itu tak sungguh. Sebab kehidupan kita di dunia ni adalah
sandiwara. Tahu tak? Sandiwara apa dia? Sandiwara. Haji tu minyak ingat hari tu. Main sandiwara kalau tak ingat. Sandiwara ni lakonan. Jadi raja. Pak Leh jadi raja. Naik atas petang tau. Sandiwara. Mek nak jadi tuan puteri. Dengan ada dayang, dengan ada kipah apa semua. Turun sandiwara habis main kod 12 halang itu tubik kat belakang, gendong basikal raja. Tu sandiwara. Balik di rumah. Tak ada daya-daya dah, kipah pun tak ada rumah. Jadi dunia gitulah, kaya, kereta 14 hutir, rumah 15 hutir, gerang tanah aja tinggi munjung. Boy, bak kaya. Dah mati, lanyap mongeng. Nak buku dengan kain jadi tepung buku. Ada benda kaya tu. Sekejap Tuhan ambil pinjam. Jadi tu yang sebenar kaya, ya ghani. Ya kafi, ya ghani. Kalau nak sambung ya kafi you macam. You. Pasal dia mufrad. Ya Fatah, Tuhan yang membuka. Dia buka benda, buka segala-galanya. Yang membuka, buka kebaikan. Dia yang buka segala-galanya. Hati manusia dia buka tak? Dan dia buka mak lempit nadah kitab. Tuhan buka tu. Dan dia tutup bila gawe. Faham tak? Mula-mula ada ngerek porong. Faham apa? Pasal kena tutup. Ni Tuhan yang tukang buka. Jadi kita seru dia, ya Fatah, mula yang tukang buka. Ya Razak, Tuhan yang beri rezeki. Dia yang beri rezeki, bukan BN. Seterusnya, jika ingin beramal selanjutnya bolehlah berzikir 100 kali atau seberapa ikhlas. Iaitu la ilaha illallah. Tidak ada hak. Kau sukalah. Nak sebut 3 kali je tak ada apa. Nak sebut sekali boleh tak? Siapa lebih banyak dia lebih baik. Nunjukkan yang baik, yang banyak itu dia mesti baik. Melainkan Nabi kata dengan bilangan ni baru kita ikut bilangan. Nampak? Nabi kata man sabbaha man qala wa fi riwayati man qala subhanallah. Nampak? Ba'da salat fi duburi salatil maktubah. Salasan wa salasin. Nampak? Siapa habis hadis? Siapa yang baca tasbih lepas pada akhir sembahyang waktu 33 kali, tu Nabi sebut salasan wa salasin, 33. Maka kita buat 33 afdal. Terbahang 63 dah afdal. Nampak lagi? Pasal ada makdu, ada bilangan. Tapi kalau yang tak ada bilangan, tak apa. Uzkurullaha kasira. Sebutlah Allah sebanyak-banyak mana yang kamu mampu. Seorang sahabat tanya, kalau saya sebut banyak, ada lagi orang afdal daripada saya? Dia kata, ada orang yang banyak daripadamu. Kita sebut 1000 lah ilaha Allah. Ada orang yang tu dia sebut 1001. Lebih. Doa solat tahajud. Wallahu a'lam. Dia berarti kat tu Kita tengok soalan. Adakah sunat yang paling besar ialah berdakwah? Apakah hukum kita bertaubat dan melakukan dosa tetapi kita masih lagi melakukan dosa tersebut? Baik. Soalan pertama dia kata, adakah sunat? Mudah-mudahan ditanya sunnah kot. Kalau sunat berdakwah ni fardu kifayah. Wal takum minkum. Kena ada di kalangan kamu itu satu puak yang mengajak manusia berbuat makruf dan melarang manusia daripada kemungkaran. Jadi fardu kifayah. Mudah-mudahan soalan dia sunnah yang paling besar. Adakah benar sunnah yang paling besar berdakwah? Dia mengikut tertib apa yang didahulukan oleh para nabi, itulah tertib kebesaran ni. Para nabi ni dia mari dia mengajak manusia mentauhidkan Allah.
Jadi kita ajak orang tauhidkan Allah itu paling besar. Nah, kemudian adalah mengikut martabat masing-masing. Kalau jihad yang paling tinggi, mati di medan perang. Kalau maknanya amalan, maknanya semayang yang paling besar, 5 waktu. Dia ada kelebihan masing-masing. Tak salah kita mana hak mana hak besar, mana hak kurang. Semuanya ada janjian di sisi Allah Ta'ala belaka. Dia bertaubat dah, lepas tu dia buat pula dosa tu. Jawabnya, kalau kita bertaubat dah daripada dosa tu, umpamanya dia main 6 ekor, taubat dah lah, tak ambil dah, menyesal dah, duk ikut ke kawan-kawan bodoh belaka. Dosa besar je. Taubat sungguh-sungguh dah, 3 bulan tak ingatnya pesaing pula. Pesaing pula, kawan dia mari ambil lah sekali, nombor molek nampak? Tak apa. Bukan sama-sama mu lama tak main, bahar juga seria. Nampak? Jadi taubat pula tu menjadi wajib. Dah hak lepas dah taubat dah. Kalau hak lepas tu ditaubat sungguh, maka hak lepas tak ada. Tuhan hapus dah lah. Hak baru ni wajib taubat pula. Dia gitu. Jangan masa kita nak taubat tu ada azam lagi. Kalau ada peluang nak main lagi. Barulah Tuhan tak terima. Dia tak panggil nasuha tu. Hak ni kita alpa sungguh. Kita lala sungguh. Maka Tuhan tak timbul balik dah dosa hak telah lalu pasal taubat dah. So bimbang. Soalan seterusnya. Saya membeli telefon curi dengan kawan saya 2 bulan lepas. Ini ramai curi telefon ni. Semayang nak orang sakut baju seluar, orang pergi semayang dia pergi gagal lah seluar kan. Ni cari nah belaka ni. Dia kata tak kena katak ke tak dan tahu. Kena lah kubur ni kata. Memang kena lagi. Tapi sekarang saya sudah insaf. Bagus. Bagaimana cara untuk menyelesaikan telefon itu? Saya beli dengan harga 150. Pada bulan berikutnya dia beli telefon curi. Pada bulan berikutnya saya minta balik duit saya itu dan mengembalikan semula telefon itu. Tapi kawan saya tiada duit untuk bayar balik duit saya. Dia kata kena jual dulu telefon itu baru boleh bayar duit saya 150. Jika hasil jualan telefon itu 250, bolehkah saya menerima duit hasil jualan itu padahal duit saya hanyalah 150? Minta tolong jelaskan dengan selanjutnya. Baik. Jadi dia beli telefon curi 150, kawan dia curi jual ke dia. Dia tahu, dia kenal kawan dia, ambil dah. Ni telefon muka curi dia. Dia tahu. Yang tak berdosa ni kita beli dengan orang yang tidak nampak ada tanda-tanda mencuri. Seperti kita beli di kedai. Padahal kedai tu ni curi. Tu kita tak berdosa. Pasal kita tak haji korek. Kita tak haji tanya di kedai. Dia kedai kata gini 250 model baru. Dia tahu dah nak tanya saya, awak curi ke tak telefon tu. Jadi hok main gitu. Tuan kedai asal beli bodoh tanya gitu. Tak. Jadi kalau ada tanda-tanda kawan-kawan tu tak usah beli Jadi dia kata, kawan dia kata tak boleh kalau nak terima balik ambil nak ganti balik tak boleh. Kawan dia kata ni tak boleh, aku dengar kata haram aku nak pulang balik telefon curi ni, PT aku 1.5 balik. Kawan dia kata kena jual dulu nampak? Sebab nak ganti ada. Pasal tak payah nak curi lah ni. Umpamanya. Jadi kawan dia kata gini jual dulu. Baru boleh pulang balik. Jadi dia telefon ke kawan dia jual dulu. Jual boleh 250. Jadi hak ni beli saya pun curi 150. Dia nak 250 tu ke dia. Mana boleh. Mana nak pulang balik harta kita. Kita nak pulang balik PT kita. Tak ada boleh makan untung apa-apa pun. Nampak? Lepas tu tukang curi dia kena cari tuang dia semula. Tengah sujud nampak orang ambil telefon. Dari bucela kakak, buka kaki, tepi dinding surah. Ingat kalau tengah sujud, tengah tahiyat akhir, tahiyat awal ke, nampak orang ambil barang, berhenti semayang, kejar. Nampak? Hukumnya harus tak berdosa. Tidak berdosa. Ada sebut dalam kitab Yas'alunaka fiddin. Al-Fadhi Al-Allamah apa benda ni? Dr. Syarul Basi. Ulama Mesir
disebutlah kitabnya yang terkenal Yas'alunaka fiddin. Boleh kejar kerana menyelamatkan harta. Nah, yang baduk curi itu pasal kita sujud tengok saja. Sujud pula rakaat pertama mayang lahu bahan dah telefon. Nah, kita tahiyat awal dia dapat akal tapel. Nak kejar kan ni. Jadi berhenti kejar ramai-ramai. Nah, ikat di tiang surau. Nah, jadi orang curi pun tahu lah surau ni samai dikejar tengah sujud jauh. Faham tak? Dia jual baru curi. Kemudian duit tu ganti. Mana? Tadi dia nak cari duit kan. Yang curi tu dia cari duit, dia jual pula. Tapi kita tahu dia jual. Dia tak boleh kita suruh jual. Kita pulang balik telefon mu cari aku nak pitih. Kemudian dia cari pitih tu, kita tak wajib tanya pula pitih tu pitih haram ke pitih halal. Dia segi fiqahnya. Nah, yang tak bolehnya kita kata mu jual telefon curi ni, mu bayar pitih aku balik. Telefon curi jadi berpanjang-panjangan. Nah, apa hukumnya kaum lelaki memakai yang sudah balik memakai seluar pendek di dalam rumah? Dia tak tanya. Jadi hukumnya tidak tentulah. Tengok siapa yang ada dalam rumah. Kalau tak ada orang dalam rumah, tak pakai seluar pun tak apa. Sebut dalam kitab Buryatul Tulab. Kalau kita panah, kita boleh telanjang lah rumah. Tapi ada sahabat lah, harus. Kalau saja-saja makruh. Tak panah apa saja wahid telanjang. Umpamanya. Tak ada orang lah. Tak ada orang tengok. Tak ada saja sebab apa-apa saja telanjang. Makruh. Jenis saja gitu. Tok Imam. Kalau panah tu buka ipah dia apa, maka harus. Tadi soalan ni mungkin depan orang. Gini. Kalau yang boleh kita nampak peha, boleh pakai luar pendek ni nampak peha lah. Hanyalah di depan 4 orang. Siapa 4 orang tu? Siapa tahu? Isteri lagi? Budak kecil. 5 orang, 5. Isteri kita 4 orang, boleh tengok belaka. Betul tak? Betul tak? Dan kalau dia ada 4 isteri, takkan seorang ni boleh nampak. Cikgu, 4 tak? Apa faham tu? Orang lain tak boleh. Depan anak tak boleh luar pendek. Pakai luar pendek gitu. Nampak lutut tak apa lagi depan anak. Jangan luar pendek. Luar pendek kecil. Depan kakak, depan adik-beradik, kawan sama kolej. Berat nanang tu. Dah dulu istighfar. Nak orang tak tahu kala dulu. Zaman gelap dulu. Berapa orang abang saya tidak pernah semayang, tetapi kedua ibu bapa saya tak pernah marah dan suruh. Saran saya, adakah ibu bapa saya turut menanggung dosa daripada perbuatan itu? Adakah kedua ibu bapa saya bergelar fasik? Tolong jelaskan. Baik. Abang dia balik dah besar panjang dah, tak sembahyang. Ibu bapa ni tanggungjawab tak? Dia gini. Jadi dua. Ada kala bertanggungjawab, ada kala tidak. Hak guana yang tidak bertanggungjawab, tak berdosa dah ibu bapa. Ibu bapa yang telah menyuruh, yang telah mentarbiah, suruh semayang, jaga semayang. Tapi tak semayang juga, maka tak, lepaslah tanggungjawab ibu bapa. Pasal dia dewasa dah. Hak ni dewasa juga, tapi tak semayang kesang daripada tak caknanya ibu bapa masa belum dewasa itu. Faham tak lagi? Oleh kerana tak cakna, tak ada terpenekanan daripada ibu bapa, besar dewasa dah, bini belaki dah pun tak semayang, maka ibu bapa tetap bertanggungjawab. Sebab muru auladakum bisalah. Muru tu kena kepada penjaga, kena pada wali, kena pada ibu bapa. Jadi kalau kita suruh dah pakai tudung, suruh semayang, dia tak pakai juga, maka lepaslah dosa. Tapi kita tak suruh, bila dia besar jadi tak pakai tudung, kerana kita tak suruh, kita bertanggungjawab. Bahkan kalau kita mati dah pun tetap bertanggungjawab juga. Kita mati dah ayah. Anak tinggal semayang zuhur, ayah kena azab nak kubur. Bila tu tak semayang zuhur anak tu sebab daripada kecil tak suruh semayang. Tapi kita beri dah, ajar dah, marah dah, suruh dah.
Bila kita mati ni jadi lereh dak semayang, dak kena dah kita. Nah. Dalam satu hadis, Nabi kata perempuan pakaian tapi telanjang tak akan cium bau syurga. Setakat manakah cara pakaian termasuk dalam hadis ini? Adakah dengan menampakkan lengan walaupun berpakaian longgar dan bertudung sudah termasuk dalam hadis ini? Apakah maksud tidak akan cium bau syurga? Adakah tidak akan masuk syurga seperti orang kafir? Baik. Mana ulama-ulama dalam hadis tak sebut. Dalam hadis hanya sebut nisaun kasiyatun ariyatun. Nah, perempuan-perempuan akhir zaman. Iaitu mereka pakai baju, maknanya berpakaian di sisi manusia, tapi ariyatun telanjang di sisi syarak. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, maksud telanjang ini mereka dua perkara. Yang pertama, mereka pakai pakaian yang tidak cukup menutup aurat. Yang kedua, menutup dah tetapi nipis sehingga nampak aurat daripada luar. Tambahan lagi, iaitulah memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh. Yang mudah untuk ditutup, kalau yang payah nak tutup, dimaaf. Macam kepala baru payah nak tutup. Nak nampak tak mau nampak betul baru nak buat kan ni. Pakai jubah nampak betul baru tak. Tu ma zahara minha. Tu maaf. Jadi tidak pula ulama memperincikan tunjuk kat ni ke tunjuk kat ni saja tak jadi apa. Atau kena tunjuk banyak-banyak mana. Mana-mana perempuan yang dikira membuka aurat, dikira dia termasuk dalam hadis ini. Iaitu perempuan-perempuan fasiqah. Sekalipun dia tutup belaka comel belaka dah, dia belah sikit kain yang di bawah nampak keting. Dia kira perempuan yang mendedahkan aurat juga. Tak? Mungkinlah Allah yang maha mengetahui, lebih banyak aurat yang dibuka, lebih azablah dia di akhirat nanti. Tu. Kemudian tak masuk syurga terus macam orang kafir. Tak, orang beriman masuk syurga, tapi dia kena azab dengan qadar jenayah yang telah dilakukan. Sebuah hadis Nabi bermaksud siapa dapat mengucap la ilaha illallah masa nak mati akan masuk syurga. Adakah masuk syurga dengan sebab ringan timbangan kebaikannya? Adakah masuk neraka dan kemudian masuk syurga? Baik. Nabi kata man kana akhiru kalamihi fid dunya qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir cakapannya dalam dunia masa dia hidup last sekali sebutannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Maksudnya kata ulama, bukan tak masuk neraka, bukan tak kena azab, tapi dia pasti akan masuk syurga akhirnya. Sama ada masuk syurga terus atau kena azab dahulu, itu mengikut akan dosa yang telah dilakukan masa hidup. Tapi dia pasti akhirnya akan masuk syurga. Itu maksudnya. Apakah hukum melintas depan kawasan seorang yang sedang semayang? Ramai orang buat begitu. Mungkin tak tahu. Jawabnya, hukumnya mengikut pandangan jumhur ulama haram. Haram lintas depan orang sedang sembahyang. Hukumnya haram. Berdosa lah. Bila nak jadi haram itu dengan ada syarat. Yang pertamanya, orang yang semayang yang dilintas itu, dia telah pun mewujudkan sutrah. Ada hadangan dia. Dia ada sejadah. Sutrah ni maknanya ada sempadang. Dia semayang, dia letak sejadah. Haram lintas ke atas sejadah. Depan pada sejadah boleh lalu 4 kali sebetul. Dia semayang tak ada sejadah, tapi ada orat. Orat hak ni. Hak dalam sekarang kapet dia ada orat soh. Antara dia dengan orat depan dia tu tak boleh lintas, haram. Depan pada orat tak haram. Pasal lebih pada masa sempadang sutrah. Sutrah ni 3 hasta. 3 hasta. Tak ada jalur, tak ada apa, ada tiang. Dia pun dia semayang dekat dengan tiang. Haram lalu antara dia dengan tiang. Depan pada tiang tak haram. Sahabat tanya dah, kalau semayang atas pasir tak ada benda-benda, Nabi kata toreh dengan kayu, buat orat. Maka bawah pada orat haram, atas pada orat tak haram. Itu dipanggil sutrah. Dan Nabi pernah semayang diletakkan akan pelana unta. Buh pelana unta depan. Kalau kita gak beg pakaian
Ni tak ada orang, tak ada dini, tak ada jalan, bik pakaian. Litas ke bawah bik tu, haram, ke atas bik tak ada masalah. Lalu dengan lari seterung tak apa. Sebab apa ustaz kuliah dekat Gelung Bilal tidak berapa keras mana? Kalau kuliah dekat lain keras sangatlah. Saya suka yang keras. Ada juga tanya gitu. Dia kata apa surah Gelung Bilal tak keras, kat lain keras. Dia bukan masalah keras tak keras, dia tengok kitab dah. Ni kitab bab semayang tahajud. Nak keras gua ni bab semayang mayat. Kalau kitab di Bukit Bading bab hudud, ni keras. Di Pinang Merah nasihat agama memang keras situ. Jadi ni tak sampai bab dia lagi. Jadi kalau di Gelung Bilal insya-Allah kita akan kerah pada bab muka surat 182 ke atas lagi lah. Situ bab nikah. Dia suka. Suka saya. Main keras tak mau tak jadi kau. Yang sebenarnya kita pun tak apa nak keras dalam ni. Banyak ahli kelembek dah. Dia suka. Tua dah. Apa hukumnya orang yang menderhakai kedua ibu bapa? Dosa besar. Pada syirik derhaka ibu bapa. Boleh tak pakai baju kelab bola Inggeris buat sembahyang? Gini lah kita khabar, mana benda-benda tu, pakaian-pakaian yang bergambar-gambar tu tak afdal kita buat sembahyang. Sunat kita pakai pakaian yang tidak bergambar lah kalau boleh, tapi tak batal sembahyang. Dah kita minat sangat pakailah baju sembahyang, pakai jubah, pakai baju Melayu. Betul dah mau minat bola, siapa pakai baju jersey bola buat sembahyang. Pakai hot plain. Sebab tu dia kata pakaian bergambar sebut lagi tak fiqh makruh. Sah sembahyang tapi makruh. Di Kaabah banyak tahib burung yang burung ikut tawaf. Burung tawaf. Adakah hukum manusia solat atas tahib burung itu? Baik. Kata pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Jikalau kita tengok najis ada jatuh tahib burung contohnya di latar Masjidil Haram masa tawaf, dan kita sengaja pijak, tak dimaaf. Tapi kalau kita tak sengaja pijak kerana suka nak mengelakkan dia, dimaaf pada syarak. Nampak? Di kaedah dia gitu. Dalam rakaat 3 sembahyang isyak saya teringat sama ada baca Fatihah ke tidak baca lagi. Adakah kita kena bangun satu rakaat lepas imam bagi salam? Adakah ini gangguan syaitan menjadikan kita waswas atau syak? Apa beza waswas dan syak? Baik. Dia sembahyang pada sembahyang isyak 4 rakaat. Dalam rakaat ketiga mari dalam hati baca ke tidak lagi Fatihah pada rakaat pertama tadi. Baik. Jawabnya lagu mana? Dia kat gini lepas salam imam kena ganti serakaat. Kalau dia adalah syak kena ganti serakaat. Kalau waswas tak payah ganti. Syak ni gini. Sampai rakaat 3 kemah di dalam hati baca ke tidak lagi Fatihah rakaat pertama. Makna kemah situ. Kalau litas lagi baca ke tidak lagi Fatihah rakaat pertama, patu hilang. Tu waswas. Faham tak? Dia nak suruh kita pegang. Tapi kalau mari kemah dah. Baca ke tidak, baca ke tidak, baca ke tidak, hak tu syak. Idrakul mustawi bainal amrain. Jadi hukumnya tak baca lagi lah kalau mari syak lagu tu. Jadi syak ini perasaan kita tanpa dorongan daripada syaitan, waswas, campur hak setan. Dia gitu. Jadi kalau kerek mari nak kenalnya itu adalah waswas.
Syak sekali-sekala. Faham lagi? Siapa dalam rokok, 2 ketiga, 2 ketiga, 2 ketiga. Nah, sekali-sekala itulah syak namanya. Sama-sama ngacar gitu. Was-was. Bila was-was, jangan layang. Syak baru kita layang. Berapakah sebenar rakaat sunat tarawih? Beranakah ada yang buat 8? Tolong boleh menjelaskan. Ada ustaz kata tak ada nas, buat 8. Baik. Tidak ada suatu pun hadis sahih yang menyebut bilangan rakaat tarawih. Mana Nabi sebut tarawih mesti banyak ni, tak ada. Kalau hadis sahih. Hadis sahihnya Nabi keluar solat Ramadan orang pakat ikut. Malam esok kau ramai, malam lusa kau ramai, malam kepak Nabi tak tubik. Kerana takut jadi wajib. Hak tu je yang sahih. Dan satu lagi hadis man qama Ramadan. Orang yang mendirikan Ramadan. Nampak? Tu hadis sahih. Hadis-hadis hak kenaan rakaat hadis dhaif. Jadi amalan sahaja. Jadi apa yang diamalkan oleh salafus salih iaitulah 20 rakaat sejak daripada zaman Sayyidina Umar sampai kepada sekarang. Sebab itulah 4 mazhab mengatakan 20 rakaat tarawih, dan satu kaul dalam mazhab Maliki dia kata boleh buat dengan 36 kalau duduk di Madinah. Dan ada satu mazhab pendapat setengah ulama hadis mengatakan 8 rakaat. Jadi orang tanya Syekhul Al-Azhar hak mana sebetul? Dia kata betul lah ke? Nampak tak? Jadi orang nak buat 8 pun ada sandaran. Itu amalan setengah daripada ulama hadis. Dan orang nak buat 20 pun ambil pendapat jumhur ulama pun boleh juga. Jadi tak ada masalah. Sebab apa berlaku begitu? Sebab Nabi tak sebut. Bila Nabi tak sebut, masing-masing ada berlaku berlainan pendapat. Kalau Nabi sebut dah, hendaklah tarawih itu 20 rakaat, jangan lebih, jangan kurang, tak ada khilaf dah. Dia gitu. Bayi yang mati cukup sifat dan belum balik akan dibangkitkan di akhirat kelak dan boleh beri syafaat kepada ibu bapa. Adakah bayi yang tidak cukup sifat boleh beri syafaat kepada ibu bapa kelak di akhirat? Ini kan ianya tidak akan dibangkitkan di akhirat kelak. Ditanya dah, kalau bayi yang mati yang cukup sifat boleh beri syafaat pahala ibu bapa. Dan yang tidak cukup sifat macam mana pula? Pada hadis tidak akan dibangkitkan. Dia bukan masalah cukup sifat. Bayi ni akan dibangkit di akhirat atau tidak adalah berkira dengan umur di dalam kandungan. Setiap-tiap bayi yang sampailah kandungannya 4 bulan dan ke atas, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tiap-tiap bayi yang tak sampai 4 bulan, sehari dia nak sampai 120 hari 4 bulan, dia tidak akan dibangkitkan. Masa sifat tak sifat tu hal lain. Walaupun dia telah berumur 5 bulan tiup roh, tapi tak cukup sifat lagi, tangan ada lagi, katakan bangkit juga di akhirat nanti. Jadi siapa yang sabar saja ketika diwafatkan bayi tersebut, mati anak yang belum balik, itu saja yang dapat syafaat. Yang tidak sabar tak dapat syafaat. Yang reda Tuhan ambil nyawa anak dia, hak tu dapat pahala besar di sisi Allah. Faham? Yang marah, yang tak sabar, yang tepik nolong, tak dapat apa-apa. Walaupun 10 orang mati kecil. Ingatlah bahawa jiran itu sebelum rumah dan kawan itu sebelum berjalan. Apakah maksudnya dengan kata-kata ini? Lama dah dengar ayat ni. Masa cek-cek hari tu. Dia kata benda makna dia kata jiran itu sebelum rumah dan kawan itu sebelum berjalan. Benda maksud dia, kalau tak silap ni benda hak lama dah ni. Maksudnya jiran itu sangatlah besar haknya kepada kita. Nampak? Kerana dengan sebab jiran kita sayang nak pindah ke tempat lain, dan kerana jiran juga kadang-kadang kita sanggup berpindah ke negeri lain. Nampak? Jiran. Jadi maknanya berbuat ihsanlah kepada jiran, berbuat baiklah kepada jiran.
Bila kita nak berjalan, kita nak buat rumah, sebelum buat rumah kita tengok jiran tu dulu. Jiran ni bagus, baik dan sebagainya, kita pun jadi beli tanah di situ. Pasal apa? Pasal mahalnya jiran yang ada di kelilingnya. Kita tengok jiran, Allah, parok jiran ni jenis pegang cok belaka ni. Umpamanya kalau aku duduk berat nanang aku ni. Maka kita tak jadi beli atau menyewa di situ. Jadi tengok jiran sebelum buat rumah atau duduk di rumah itu. Nampak lagi? Maksud dia. Kalau tak betul, wallahu alam, barang cerita lama. Ingat tak ingat gitu. Kita bukan IQ tinggi, ingat 300 lebih. Dan kawang sebelum berjalan. Ada suatu hadis yang mengatakan bila berjalan tu hendaklah dengan berkawang. Jadi sebelum berjalan, mana cari kawang dulu. Cari kawang sebelum berjalan. Sebaik-baiknya 3 orang dan sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang makruh berjalan jauh. Dan ingat kepada kawan sebelum kita berjalan, maksudnya kita memohon maaf dan seumpamanya sebagai hak sebagai seorang kawan. Soalan seterusnya, baru-baru ini saya dengar penceramah kursus haji kata siapa yang semayang di mana-mana masjid dalam kawasan tanah haram, pahalanya sama dengan semayang dalam Masjidil Haram. Betul ke tidak? Jawabnya, tidaklah pendapat ini sebagai pendapat yang tepat. Kerana nas di dalam hadis menyebut, nampak, 3 masjid Nabi sebut, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi bila kita kata tanah haram, tak sama dengan Masjidil Haram. Masjid haram je. Kita pergi di Masjid Kucing, tak sama. Cuma Masjid Kucing dalam tanah haram tak sama dengan tanah halal, pahala lebih besar. Tapi nak kata dapat 5,000 macam Masjidil Haram, tak ada. Pasal nah kata Masjidil Haram. Nampak? Jadi ada pendapat mengatakan, ya, walaupun mana-mana masjid, tapi dalam tanah haram juga adalah Masjidil Haram. Kerana masjid di tanah haram. Nampak? Jadi pendapat itu ada juga diikutkan oleh orang. Jadi siapa nak taklid, tak ada masalah. Cuma pendapat mutamak dalam mazhab Syafi'i, kena Masjid Haram saja, iaitu masjid yang ada Kaabah tu. Soalan seterusnya. Ni pakai kacik ni. Apakah hukum seorang isteri yang terpaksa keluar rumah tinggal keluarga untuk cari nafkah dan memikul semua tanggungjawab sebagai ketua keluarga, sedangkan suaminya relax saja? Isteri kampung Telemong. Mari tanya. Jadi tok lelaki dia duduk rehat di rumah. Dia lah duduk keluar noreh, duduk keluar berjual apa semua. Jadi apakah hukumnya? Baik. Nak tahu hukum tu, kita redha ke tak? Suami kita tu tak cari makan, kita yang cari makan. Sebab hak mencari nafkah hak suami. Suami yang kena cari makan untuk belanja makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan obat-obatan. Jadi bila hak tu hak suami, kita lepaskan hak itu sebagai isteri, maka taklah tak berdosa suami. Isteri kata tak apalah, biar kita lah, terbaik. Kita keluar tak apa, abang duduk di rumah kita suka jual-jual gini, tak salah, tak apalah, kita bagian cari makan. Jadi dia lepas hak dia bagi cari nafkah untuk atas suami, tak dosa suami. Tapi hak dosanya suami ambil kesempatan dengan duduk kerah untuk bini dia suruh kerja cari makan. Dia duduk rehat saja. Beginilah suami yang tak bertanggungjawab. Dia akan dihadapkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Kerana tugas hak sepatut dia pikul, dia lepas amanah, beri kepada isteri yang patut dia tanggung. Lepas tu sebaik-baik suami yang isterinya tidak bekerja, duk main goyang kaki di rumah. Itulah sebaik-baik suami. Kalau boleh jadi martabak tu. Kita belakang nak dia kaboy. Nak beli gula, beli gula. Nak benda lagi, lepak, boleh lepak. Daya kerja bang, duduk di rumah. Nak benda, jepuk pisang, jepuk bolang mulut. Air batu cendol, beli air batu cendol.
Nak baju, beli baju. Kalau boleh kalau tak mampu juga, dia kena bekerja juga. Awak gua ni. Bak isteri tu tu yang terbaik kita buat. Dia buat kerja rumah. Dia banyak kerja rumah kan. Tahi anak kita tolong basuh. Baju kita tolong gonyoh. Biar kita rendang sabung. Rumah kita kotor tolong sapu. Pitih kita banyak tolong retak. Yang ni banyak masa. Ada seorang pondan bekerja sebagai mak andam. Sekarang dia dah kembali kepada fitrah lelaki. Tapi masih lagi jadi mak andam. Dia pondan ni bukan mak andam, abang andam. Mak andam dia puan tu. Duit yang diperolehi halal ke tidak? Dia bagi duit itu kepada ibunya dan ibunya bagi kepada makan untuk anak cucunya. Apakah hukumnya? Baik. Kita pergi kepada khususiah ni lah, iaitulah solat muka. Kalau dia solat itu maknanya muka perempuan dan dia bukan mahram, tak boleh. Dia nak solat muka perempuan. Nak hias orang lelaki, lelaki. Jadi kita orang lelaki jamuh muka perempuan duk main, memang kena jamuh. Situ nak buah tosul, situ nak buah semi, banyak masa. Nak lama kerung. Jadi hukumnya tak boleh pada syarak. Bila tak boleh, tak ada keberkatan daripada sumber pendapatan. Walaupun kita jenis lembut sikit pun tak apa, kita buat benda-benda lain. Untuk orang nak kahwin, kita buat bunga. Kita buat lasir, kita pandai buat kursi, bubuh rebeng. Tu tak apa. Bagi yang tu sudah. Supaya jadi halal. Apakah hukumnya memasuki pertandingan memancing yang mana para peserta kena bayar hampir RM100 bagi merebut hadiah puluhan ribu ringgit? Ada pendapat mengatakan haram kerana dianggap seperti nombor ekor. Apa pendapat Ustaz? Jawabnya, nak tahu kata haram itu kena ada sebab. Asal pertandingan itu harus berlaku, melainkan datang sebab yang menukar harus kepada haram. Nampak? Al-aslu fi kulli syai' al-ibahah. Asal pada tiap-tiap suatu tu dia asal harus dulu. Tandingan mancing harus. Nak jadikan haram dia mesti ada sebab tu. Baik, dia nak jadikan haram ini, nak jadi ke judi ni, di antaranya kutip duit daripada peserta dan duit itu dijadikan hadiah rebutan. Siapa yang nasib baik menang, yang nasib baik dan nasib tak baik kalah, dia akan rugi. Maka itulah tandingan yang haram di sisi syarak kerana sama dengan judi. Kalau yang duit yang dikutip bukan untuk hadiah rebutan, tapi nak bayar sewa patah. Kan mana orang kan ada sewa patah. Duit iuran dikutip tu untuk beli topi kek panas. Nak beli t-shirt, nak upah cok t-shirt umpama, bukan jadi hadiah rebutan, hadiah daripada penganjur. Ada haram. Nampak lagi? Tak kira pertandingan mancing, pertandingan jala, pertandingan angguk burung tak ada kira. Duit yang dikutip dijadikan hadiah rebutan, maka hak tu judi. Nampak? Sebab orang main nama ekor tu, hadiah-hadiah tu, magnet apa semua, hadiah daripada orang main tu, orang taruh tu. Apakah hukumnya meletakkan sesuatu pada jorang, ni set jorang ni, sebagai ambar untuk mendapatkan ikan? Contohnya letak telur ikan, kakak, benda-benda daripada bomo atau apa yang dianggap ajaib yang menyebabkan mudah dapat ikan, seperti pelarih untuk jualan. Baik, dia pelarih ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Pelarih kedai gitu juga, kalau tepek alimak tak tahu benda dia pun tak tahu benda makna, hukumnya haram. Jadi hak yang terbaiknya kita ambil nak selamat akidah kita, kita ambil lah hak Rasulullah, ambil hak Islam. Islam ni ajar suruh kita berdoa, agar Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Nabi ajar kita nak turun, nak mencari rezeki, berdoa. Allahumma ftahli futuha
abwabi Allah maftah li abwabi fadlika. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah bagi aku pintu-pintu rezekimu. Nampak? Ya Allah, bukakan bagi aku pintu-pintu rezekimu. Baca gitu. Nak ngai, nak jalikan, tak boleh, sudah boleh, alhamdulillah. Nah, tapi kita letak benda-benda takut jadi syirik. Kita yakin, maka tak ada Allah Ta'ala saja. Tak padang boleh kakak sekor 2 kilo, tapi akidah melayang. Nah, pakar cicing, yakin atu tak takut. Cicing atu tu takut ke mata cicing dia. Nah, atu mana hak bodoh ngak, takut ke cicing dia. Nah, jadi syirik dah situ. Nah, jadi letak hamba ni yakin. Akhirnya lupa Allah saja yang memberi rezeki. Takut jadi begitu. Dua lagi soalan ni, ada minggu depan pula. Beramai Tok Bomo buat minyak ubat, minyak urut daripada burung but-but. Dagang burung ini tidak boleh dimakan ke? Banyak pelekat poster di tepi-tepi jalan berkata kebudayaan menyatukan umat. Boleh ke? Baik. Masalah minyak burung but-but. Burung dia saya, burung but-but. Burung tu dia anak beranak kukur but-but ni. Bukan guk-guk. Guk-guk lain, but-but. Warna koko gitu. Dia keluarga tekukur. Tekukur dia kelabu. Dia koko. Koko cerah, koko gelap, dark brown. Dia berani makan natang terbang. Baik. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama makan burung but-but ni. Kata setengah tak boleh makan. Tapi obat minyak burung but-but ini harus pada syarak. Bukan untuk dimakan, untuk dilemur sahaja. Faham lagi? Sebab di antara perobat patahnya, minyak yang paling hebat Tuhan buat lah burung but-but ni lah. Kalau anak dia jatuh berbok kaki patah, 2 kali jilat. Molek lalu tulang anak dia. Burung lain dah jilat mutah tak jadi apa lagi. Tu jadi orang pun buat minyak. Semelih burung but-but buat minyak. Jadi kalau tak silap SPA pun ada ke? Harus pada syarak buat urut. Dia banyak anak kecil malang lama di perut. Dan yang dia banyaklah khasiat, tapi yang mustajab sangat, yang tersohor sampai seantero dunia, di Amerika dia nama lain, tapi dia buat obat patah kok. Digunakan di hospital dia mereka. Burung but-but ni. Mana tu awak istimewanya dia. Jadi boleh pakai dah. Hukum syarak boleh buat lama. Memang dia baik untuk tulang. Tulang patah nak suruh sambung derah, minyak burung but-but. Tu Imam kata ada jual. Luar tu. SPA tak? Lepas tu poster kata kebudayaan menyatu umat. Boleh ke? Tengok pada cara lagu mana maksudnya. Sebab Tuhan jadikan kita banyak budaya. Ada budaya ni, banyak budaya. Macam-macam bangsa, macam-macam warna kulit, banyak macam-macam budaya. Jadi apa jua budaya yang tidak bercanggah dengan Islam, maka dikekalkan oleh agama. Agama tak buang waktu. Jadi di antara Tuhan buat banyaknya bangsa, banyaknya keturunan, banyaknya budaya, pelik-peliknya, supaya kita kasih sayang sama sendiri, dan ta'aruf berkenal-kenalan. Jadi tak ada salah. Jadi menyatukan umat atas dasar Allah Ta'ala menjadikan manusia ini bermacam-macam budaya. Kita ingat kita adalah daripada rumpun yang satu, daripada Adam AS. Jadi kalau atas dasar tu tak ada masalah. Tak salah apa-apa. Pasal budaya bukan agama. Budaya. Orang tu budaya orang Cina, katakanlah. Walaupun dia agama lain, tapi budaya orang Cina. Budaya Melayu. Nampak?
budaya Melayu masuk dalam rumah tak pakai selipar dah umpamanya, walaupun dia tidak Islam ayo ping, tapi dia budaya dia bukan kait dengan agama, cuma sebahagian daripada budaya ada juga berasal daripada agama. Jadi hak bukan daripada benda hak bercanggah dengan syarak, kita tak terima tu. Soalan terakhir malam ni, ibu bapa wajib ditaati. Bagaimana pula dengan pilihan menantu jika ibu bapa tak setuju dengan pilihan anaknya dan anak tidak berkenan dengan pilihan ibu bapa? Apakah panduan untuk dipakai untuk kes begini? Ni kes lama dah ni. Baik. Kita ni kenang kepada calon isteri atau calon suami, ibu bapa tak kenang, dia nak tunjuk calon lain. Jadi nak buat lagu mana? Hak mana hak kita nak ikut? Ulama jawab, jikalau pilihan kita itu tidak diperkenankan oleh ibu bapa dengan sebab agama, maka hendaklah kita taat perintah ibu bapa. Kalau kehendak kita itu molek di segi agama, tapi ibu bapa tak kenang benda agama, tapi dia nak pada kekayaan dan sebagainya, maka kita dulukan hak agama dengan cara tidak menyebabkan berasa hati ibu bapa dengan bijaksana. Setengah ulama kata wajib, kalau ibu bapa tak setuju wajib kita tak menikah. Ada juga pendapat lagu tu. Cuma hak ni lega sikit. Kalau pilihan kita itu atas dasar agama, kerana dia ni buat solehah, gitu perangai baik dan sebagainya walaupun miskin, nampak, maka kita dahulukan pilihan kita daripada pilihan ibu bapa, tapi dengan bijaksana. Khabar kita ada pilihan dah gini. Mula-mula memang aku mak tak mau cara, tak apalah, tak mau cara nak buat gua ni, kita pujuk molek dah. Begitulah orang puang. Orang lelaki dah macam mana natu-natu ni, mak kepala hadiang. Jadi kalau dah tak suka sangat, boleh cucu pergi tunjuk ke mak, baik baru ingat aku cucu dia. Rambut aku pegang kat cucu, tengok berebak tuk dia bak nak cucu. Tapi kalau pilihan mak ayah tu betul, ni tak baik pada agama, akhlaknya buruk dan sebagai contoh, maka tinggalkanlah pilihan kita itu, dulukan ibu bapa. Jika kita menjadi imam, takhir, doa imam untuk seorang tidak dengan sebut untuk jamak, makmum sebut amin, adakah dikira doa untuk seluruh jamaah? Jawabnya tidak. Tu imam doa untuk dia seorang. Umpamanya kita kata amin, amin. Amin ni Allah mustajib lana. Ya Allah, perkenankan minta kami. Minta mana? Minta kami. Minta tu imam seorang. Dalilnya Nabi kata, yang maksudnya jangan kamu bila menjadi imam mengkhususkan doa untuk diri kamu. Jadi hukumnya makruh. Dia minta untuk dia seorang, kita amin. Dah kita boleh tak? Tak boleh macam kata Allah marzuk li, ya Allah berikan kepada kami, kurniakan kepada kami, kepada aku seorang tu, Allah marzuk li. Kalau ramai untuk jemaah sekalian, Allah marzuk lana. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, hablana, beri kepada kami. Nampak? Dia imam tak kata kepada kami, kepada aku seorang. Allahumma rabbi habli, atau Allah marzuk li, ya Allah berikan kepada aku fulusal insan, wang ihsan. Tu imam seorang boleh. Makmum kapu tak boleh biti. Jadi makruh. Jangan minta ke kita seorang, tak imam minta untuk ramai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi